Yang lain buka apa, buka buku teks yang hak latihan kemarin tu. Saya ambil soal. Okey, ada berapa orang tak join, tak buat latihan. Soalan 3 je pun. Bukan saya suruh buat 30, 3 je. Buatlah. Jangan tangguh kerja. Bila awak tangguh kerja susah. Ha? Susah bukan apa, susah. Susah banyak benda. Susah sebab awak ketinggalan. Susah kat cikgu. Cikgu kan bila kata lah tiba-tiba, okey esok hantar buku, saya nak check. Mampu mula kalut lah. Tu yang saya tak, orang kata apa, benda tak boleh tangguh. Dan ni kan macam contoh je kan. Macam saya lah. Hari tu, saya kata cuti di Pawali tu. Saya habaq kat suami kata, okay, kita balik kampung lah. Walaupun 3-4 hari cuti ni. Kan saya kampung suami saya dekat Terengganu. Jadi, nak balik Terengganu tu 2-3 hari tu tak berbaloi dah sebab apa, letih 1 hari perjalanan. Betul nak duduk 1 hari saja, betul esok balik. Jadi tak berbaloi lah. Tapi saya duk fikir, nanti kata hujung tahun nanti, dia tutup pula sempadan, tak boleh balik, lagi susah. Lagi tak boleh balik. Jadi alang-alang kita ada masa boleh balik ni, terbalik. Tu yang maksud saya. Orang kata apa, jangan tangguh. Macam contoh dia, orang tua-tua kata, siapa ada mak ayah, jumpa mak ayah tu sebelum terlambat. Jangan tangguh. Nak jumpa mak ayah tu, jangan tangguh. Ni untuk orang tua-tua lah. Kau memang tiap hari jumpa mak ayah pun kan. Okey. Itu nasihat saya. Okey. Okey, soalan yang awak kena buat, hak kemarin. Soalan ni lah. C, D dengan E kan? Okey, kalau C, D dengan E, saya nak contang. Ini tak cukup tempat. Jadi saya buat kat sini lah. Saya buat kat sini nampak sikit tu kan. Okey. Okey, soalan C. Kita tengok soalan C. Okey, soalan dia 4X 4XY dalam kurungan 4XY tambah 5K tolak negatif 3K tambah 7 tutup kurungan. Lepas tu tambah buka kurungan balik 13XY tolak K. Okey, itu adalah soalan dia C. Kalau kita nak jawab, kita kena buka kurungan. Okey, bila depan ni tak ada masalah sebab tanda di depan ni tak ada tanda apa kan, tak ada tanda negatif kan. Maksud dia semua positif. Jadi, kita kena bubuh macam biasa, buka kurungan. Sebab dalam kurungan kita tak boleh selesaikan. Okey, dia semua tidak serupa. Jadi kita tak boleh selesaikan. Jadi kita buka kurungan biasa. Tapi baik kat sini dia ada masalah sikit. Sebab dia ada tanda negatif. Bila negatif, kita kena darab masuk dalam. Okey, negatif. Bila bertemu dengan negatif, kita buka kurungan ni bertemu dengan negatif. Dia akan jadi positif. Okey, positif 3K. Okey. Ini darab masuk dalam. Negatif darab dengan positif, dia akan jadi negatif. Negatif 7. Lepas tu tambah. Kalau yang ni tambah tak ada masalah. Semua tambah. Okey. Jadi tambah 3XY, 13XY. Tolak sebab positif dengan negatif, negatif juga kan. Dengan negatif K. Okey.
Ada siapa nak tanya tak yang pasal buka kurungan ni? Kemarin saya dah ajak ni kan? Dah. Okey, jadi kita selesaikan dengan menyusun yang serupa dengan yang serupa. Jadi, Cikgu, 4xy susun, ya? yang tu Ha, kan 5K tambah 3K kan? Kan? 3K ha, 3K ha, tolak 7 kan? ha. Kenapa? Dia dia jadi Kenapa? dia jadi opposite tau. Opposite macam mana tu? Jadi opposite ke lepas buka kurungan tu. Dia tengok apa tanda di depan. Kanan negatif. Ini tanda ni negatif. Negatif dengan negatif, dia akan jadi positif. Negatif ni dengan positif ni, kan? Itu sebab tu saya tunjuk anak panah. Negatif ni, darab dengan positif ni, dia akan jadi negatif. Kan kalau berlainan, dia akan jadi negatif. Kalau sama, dia akan jadi positif. Kita tengok sini, sini. Nampak tak dalam buku teks, muka surat 113 tu kat tepi ni. Yang ni. Semua ni, yang ni penting ni. Ini benda ni awak tahu dah. Kita dah belajar yang nombor negatif tu kan. Kalau negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Ini nombor positif, ini nombor positif. Ini nombor positif, ini nombor negatif. Bila bertemu dengan negatif, negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Kalau ini positif, negatif bertemu dengan positif, dia akan jadi negatif lah. Okey? Hmm. Boleh lah. Ini ini bear in mind. Maksud dia kena ingat lah. Okay, mana tadi? Okay, saya susun balik ya. Susun balik ikut yang serupa. 4xy campur 13xy. Okay. Saya ambil sekali dengan tanda dia. Okay. Ubah dengan tanda dia sekali. Lepas tu bila dah masuk kat sini, yang negatif 5, yang positif 5K tu untuk belakang lah kan? Okay. Positif 5K tidak. Okay, positif 5K untuk belakang. Campur dengan 3K sama. Lepas tu yang ni. Yang negatif K tu kita kena buat pergi ke depan. Negatif K. Lepas tu tolak 7. Jangan lupa tolak 7 pula. Okay, lepas tu kita isi pula. Jawab yang saya garis ni. Jawab. Yang tu. Okay, kita jawab. 4xy tambah 13xy. Okay, kalau katalah awak pening kepala nak jawab macam mana, bila dah serupa, ni nampak dah bila dah serupa, xy ni kan, kita hanya tambah nombor saja. Okey? Nombor saja kita tambah. 4 tambah 13 dapat 4 tambah 13 dapat apa? Apa dah cikgu ni? Yes. 4 tambah 13 dapat apa? 17. Tambah 13, 17. 17 xy. Okey, kemudian 5K tambah 3K tolak K. 5 tambah 3 5 tambah 3, 8. 8. Tolak tolak 1 jadi 1, 7. 7. Positif kan? 7. Hmm. Positif 7. Okey. Lepas tu yang tidak ada apa nak tolak tu negatif 7 kat belakang. Itu dah hasil olahan kita tu. Kita bukannya nak selesaikan. Tajuk dia kita nak permudahkan. Bukan kita nak selesaikan. Semua ni untuk permudahkan. Kalau nak selesaikan, kalau soalan dia nak selesaikan,
kita kena dapatkan nilai. Berapa nilai X, berapa nilai Y. Itu adalah penyelesaian. Sekarang kita nak permudahkan. Okay. Okay, next. Kita tengok soalan D. Soalan D panjang. Jadi saya kena kecilkan sikit tulisan. Okay, soalan D. Ada siapa? Masuk ah. Okay, 7P. Kurungan ah. Tolak 8Q. Tambah 6PQ. Tambah Q tolak 2P tambah PQ. Lepas tu tolak pula dengan 10PQ tolak P tolak 4Q. Oh, kurungan. Okay? Okay, yang depan tak ada masalah. 7P tolak 8Q tambah 6PQ. Lepas tu yang di depan, yang di tengah ni tak ada masalah juga sebab dia operasi tambah depan ni. Kita buka kurungan macam biasa saja. Dia akan dapat tambah Q tolak 2P tambah PQ. Okay, yang belakang. Kita kena darab ke semua ni. Okay. Negatif 10 PQ. Negatif darab negatif, positif P. Negatif darab negatif, positif. Tak nampak. Okay. Yang ni yang berubah. Tengok. Ini yang berubah. Okay. Yang berubah tu adalah yang ni tanda ni. Yang saya kotakkan dia tu. Yang ni pun. Okay. Ada nak tanya? Tak ada ah? Apa ni? Tak ada, tak Okay, ada. kita susun yang serupa. 7P. Kita start yang 7P. Cari P pula. Negatif 2P. Lagi cari P lagi. Positif P. Okay. Kemudian negatif 8Q pula. Cari yang Q. Tambah Q. Lagi 4Q. Yang seterusnya 6PQ. Cari yang PQ. PQ tambah PQ tolak 10 PQ. Okay, habis. Cikgu, Ya. macam mana cikgu tahu yang macam dia 7 tolak 2P tambah P tu? Kita ubah sekali dengan tanda. Ya, saya tunjuk. Oh, 2 pasal dengan Kita tanda. ubah. Macam kita nak ubah P kan. Kita ambil sekali ni. Ambil tanda di depan tu sekali. P. Kita ambil yang tanda di depan sekali. Kita ubah yang tu. Dia kan jadi ni lah. Biru ni tak nampak. Dia kan jadi ni. Lepas tu yang ni tanda dia 8Q, negatif 8Q kan. Negatif 8Q lah. Dia ikut tanda. Nombor, tanda tu ikut nombor. Bila saya ubah yang ni dia ikut ni. Sebab tu saya nampak, kemarin kan saya buat kotak, saya kotak ambil sekali dengan tanda di depan dia. Bila saya ubah sekali dengan tanda di depan dia tu. Semua ni saya ubah. Ambil tanda. Bila awak tengok, positif 6PQ ni kan ikut. Ikut dia, positif ni. Okay, ni start daripada sini.
Ini. Okay? Dia dah faham macam mana kita buat dari mana. Okay, kita selesaikan. 7P. Bawa nak faham. Sebelum ni masa cikgu bagi sekolah, saya tak faham. Oh. Oh, Jadi takkan masa you. jadi masa saya buat tu macam benda ni saya nak buat ni. Ha, tak saya kemarin. Betul. Ingatkan Kemarin. saya ingatkan saya faham. Ibu masa buat tak faham tu. You know. Okay. Sekarang faham dah? Okay. Faham. Okay, kita bila dah susun, kita selesaikan. 7P tolak 2 tambah 1P. 7 tolak 2, 5. 5 5, tambah 6. 1, 6. Ya. Jadi 6P. Okey, kat belakang ni, negatif 8. Kita kira ni sebagai negatif 8. Negatif 8 tambah 1 tambah 4. Negatif 8 tambah 1, negatif 7. Negatif 7 tambah 4. Kalkulator tu kan? Kan? Negatif 8 tambah 1 tambah 4. Jadi 3. Negatif. Ni negatif jangan lupa. Negatif 3. Negatif 3 Q. Okey. Okey, kemudian tengok yang hak belakang pula. Positif 6 tambah 1 tolak 10. 6 tambah 1, 7. 7 tolak 10. Berapa? 7 tolak 10 apa? Negatif 3. Negatif 3. Dapat jawapan. Jawapan tu adalah permudahkan dia kan, bukannya jawapan dia. Sekejap. Okey, dah ada soalan tak yang ni, soalan ni? Tak ada kan? Okey, untuk soalan last kali ini. Okay, E dia masuk pecahan. Okey, awak kalau pecahan je, dia tak letup semua. Thank you, G. Sedap. Okey, 2/3 FG tolak dengan dalam kurungan 9 MN tolak 1/2 FG untuk kurungan tambah 3 MN tolak 1/6 FG. Okey? Bila awak tengok soalan ni, sama lah juga. Dalam kurungan kita tak dapat selesaikan. Sebab apa? Sebab dia tidak serupa. Semua algebra dia tu, dia punya pemboleh ubah tidak serupa. Jadi kita buka kurungan je. Yang depan 2/3 FG, jangan kacau. Ditolak. Tolak masuk dalam semua. Okey? Jadi negatif 9 MN, negatif dan negatif jadi positif 1/2 FG. Okey, kalau tak ada kurungan tak ada masalah. Tapi sebab dia ada kurungan. Kurungan tu menunjukkan bahawa negatif, dia bukannya negatif 1 di depan ni saja. Negatif semua yang di dalam kurungan. Negatif ni milik semua yang di dalam kurungan. Jadi bila kita darab ke semua yang dalam kurungan. Kalau ada 3 sebutan, kena darab ke 3 sebutan. Kalau ada 4 sebutan, kena darab ke 4 sebutan. Maksud dia, kurungan ni menunjukkan kita kumpul satu benda. Jadi negatif tu milik kumpulan tu.
Jadi bila awak nak darat semua. Mana adil kalau awak darat depan saja. Ha? Kita tengok tak adil. Keadilan tu penting. Okey, tengok yang belakang pula. Sama dia juga. Kalau yang ni positif, semua ni darat positif. Okey. Ada dua sebutan dalam ni. Kedua-dua ni kita kena darat dengan positif. Jadi, 3M jadi positif 3Mn. Tu yang belakang, sama kita darat masuk dalam. Negatif 1/6 Fg. Okey? Okey, kemudian kita selesaikan dengan cara kita Cikgu, susun dulu. cikgu, Ya. kan kan simbol tambah tu dia darab dengan 1.6 kan? 1/6 tu. Ha? Apa tu dia jadi negatif 1/6 tu. Ha? Memang dia negatif kan? Tu bukan 3 mn tolak ke? Tolak 1/6. Ha? Ha lah 3 Mn tolak. Itu saya sebut. Saya cakap dah sebelum ni. Kalau Oh, dia betul lah, dalam betul lah, bentuk betul lah. Betul lah. kalau dia dalam bentuk sebutan, ini adalah operasi tolak. Kalau dalam bentuk ungkapan, dia adalah operasi tolak. Kalau dalam bentuk sebutan, dia adalah operasi. Ini benda ni bukan operasi. Dia adalah simbol negatif. Okey. Kita susun ikut sebutan yang sama. Yang serupa. Okey. Ada 3 Fg kat situ. 2/3 Fg, 1/2 Fg dengan negatif 1/6 Fg. Jadi, awak susun setempat. Lepas tu kita tengok mm lah. Negatif mm tambah dengan 3 mm. Okey, yang ni kalkulator je. Awak tekan 2/3 tambah 1/3 tolak 1/6. Awak akan dapat apa? Dapat apa? Sekejap, cikgu cakap. Nak kira. Aduh. Yang semua yang bahagian ada per tu, saya dapat 1/3. Betul ke kira betul? Jawapannya 1. Saya kira yang per saja Ha? dulu. Jawapannya apa? Saya kira yang per dulu, saya dapat 1/3. Saya dapat 1. Hah? Jawapannya 1. 1. Okey, kalau, kalau tak boleh guna kalkulator, kita guna apa? Biasa. Saya guna kalkulator lah. Okey, 2/3. Okey, saya tambah kat bawah. 2/3 tambah 1/2 tolak 1/6. Okey, samakan penyebut. Darat 2, darat 3. 4 tambah 3 tolak 1. Dapat 6. Dapat 6/6 kan? Ah, Jadi jawapannya 1. 1. Saya select kira lagi. Okey, kejap lah. Saya sakit tekak katuk lah.
Okey. Soalan seterusnya. Habis lah. Tak habis lagi jawab ni. Okey, ini jadi 1 FG. Lepas tu tolak negatif 9 tambah 3 dapat apa? Negatif 9 tambah 3 dapat negatif 6 mm. Habis-habis lagi. Sorry, saya tak habis lagi sebenarnya. Okey, bila kita tengok ada 1 di depan ni, ini maksudnya tak habis lah. Kita tak habis kira. Sebab 1 apabila didarab dengan apa-apa nombor di dalam matematik lah, darab 1, darab 3, darab nombor positif, dapat darab nombor negatif, darab dengan huruf, semua kita dapat balik nombor yang sama. Kalau kita darab dengan X, kita dapat balik X. Kalau kita darab dengan D, kita dapat balik D. Sekarang ni kita darab dengan FG. Jadi kita dapat balik FG. Jadi selagi ada nombor 1 kat depan tu, maksudnya kita tak habis kira lagi. Kita hilangkan 1 tu, kita dapat jawapan. Jadi kalau awak biarkan 1 kat sini, maksudnya awak tak habis kira lagi. Okey, kena ingat sampai awak terima ni. Kalau awak ada 1X contoh dah. 1X tambah 1Y. 1X tambah 1Y. Tak habis lagi ni. Kalau pemeriksa dia akan letak kat sini tanda ni. Jadi pemeriksa akan buat tanda ni. Tanda ni maksud dia tak habis. Kerja tak habis. Jadi awak kena buat X tambah Y. Baru habis. Oh, dia tak kena tulis nombor. Tak boleh letak nombor di depan tu. Okey? Oh. Bukan tak boleh letak. Dia maksud dia tak habis kira. Penyelesaian awak tu tak lengkap. Dia kena lengkap dengan cara awak darab masuk dalam ni. Maksud dia 1 dia telah didarab dapat X. 1 didarab dengan Y dapat Y. Itu baru lengkap. Okey? Ini awak kena faham. Sebab benda ni awak nak kena pakai. Saya fikir tekak. Kena pakai sampai awak terima. Sampai masuk universiti lah. Okey? Ada nak tanya? Ya Allah. Okey, tak ada. Tepikan. Okey, muka surat 114. Pendaraban berulang. Pendaraban berulang ni awak dah belajar dah. Iaitu kuasa. Awak belajar kuasa 2, kuasa 3 kan? Kita tengok sini muka surat ni. Hasil daripada aktiviti penerokaan tu kan, didapati bahawa A darab A dapat A kuasa 2. Semalah kita belajar dulu kuasa pun awak belajar ni kan, pendaraban berulang. A kuasa A kuasa A kuasa 3. Jadi dia tengok berapa kali kita darab nombor yang sama, itu maksudnya pendaraban berulang. Okey. Kalau N kali, N lah kuasa dia. Ya. Okey, kalau itu dalam bentuk satu huruf-huruf satu-satu, kalau dia dalam kurungan pun sama. Dia dikategorikan sebagai satu objek. Satu kurungan ni satu objek. Satu kurungan ni satu objek. Satu kurungan ni satu objek. Jadi, dua objek yang sama apabila didarab, dia akan jadi kuasa 2. Kalau 3 objek yang sama didarab, dia akan jadi kuasa 3.
dan seterusnya. Ini untuk operasi darab sahaja. Nah. Kalau tambah lain lah. Kalau A tambah A tambah A. Dia bukannya A kuasa 3. Ini salah. A tambah A tambah A sama dengan 3 kali A. Dia lain. Dia bukan kuasa. Dia 3 darab A. Okey? Boleh beza tak? Ini operasi tambah. Ini operasi darab. Bila kita kata operasi darab, saya tulis balik ya. Kita nak nampak perbandingan kan. A kuasa 3. Nampak beza dah kan? A tambah A tambah A sama dengan 3A. Kalau A darab A darab A dapat A kuasa 3. Ha? Yang ni kena ingat. Tak kira awak terlupa. Awak lupa, silap lah. Silap faham. Sama juga ini kurungan. Okay, kalau saya buat ABC juga. A tambah B tambah C. Darab A tambah B tambah C. Masih sama dengan A tambah B tambah C kuasa 2. Tapi kalau tak sama, kalau tak serupa, ini kita panggil tak serupa tau. Jadi jawapan dia akan jadi macam ni. Ish. Tambah B. Dia akan jadi macam ni. Okay. Dia tak boleh digabungkan jadi kuasa. Dia tak boleh diselesaikan seperti biasa. Dia akan, bila dia akan jadi macam ni, kita kena buka kurungan. Buka kurungan dia jadi lain pula. Ha? Awak kena faham. Ini tak macam biasa. Ini bukan pendaraban berulang. Ini bukan berulang. Ini biasa. Ini bukan pendaraban berulang. Okay? Berulang kalau sama. A tambah B tambah C. Ini pun A tambah B tambah C. Ini baru berulang. Ini tak Cikgu. berulang. Sebab mana dia ulang? Ya. Boleh macam mana kalau A tambah B tambah C darab B tambah A tambah C. Dia macam sama tapi Sama. Sama. A sama. tambah Ada B berapa? tambah C kan? Itu darab C tambah A tambah B. Macam tu? Ha, Sama. sama. Sebab kandungan dia sama kan? Ha, A, B dengan C sama kan? dia tak Dia semestinya sama kena lah. betul-betul serupa lah. Dia kena benda yang sama duduk dalam kurungan tu. Jadi ini kategorikan A tambah B tambah C kuasa 2. Okay? Hmm. Okay. Okay, permudahkan setiap yang berikut. Ini samalah. Macam biasa permudahkan maksud dia ini panjang kan. Kita pendekkan dia. Kita dapat 5, M kuasa 4. Untuk B, kita pendekkan dia. Kita dapat ada X tambah 7 kuasa 2. Ini pendaraban berulang. 2 kali. Ini darab ni. Okay, yang C, pendaraban berulang kuasa 3. Okay? Sama senang ya. Simple. Okay, apabila dia tunjuk macam ni, ini sama juga. Kalau dia tak dekat macam ni, kurungan, lepas tu kurungan. Lepas tu tak ada tanda apa kat tengah ni. Okay, kan tak nampak apa tanda pun. Itu maksudnya darab juga kan. Maksud dia darat juga. Sama lah juga ini. Tak ada apa kat tengah ni kan. Maksud dia darat.
Ingat? Tak kira cikgu tersilap buat soalan ni. Tak ada tanda apa kat tengah ni. Cikgu, dah. Tak usah nak mandai-mandai. Kadang-kadang cikgu buat silap tu, cikgu. Sebab kalau buat soalan, kita kena semok dulu. Okey? Ha, ini bermaksud tak ada tanda. Ni bermaksud darab. Okey? Ini darab. Ini darab. Ini darab. Kalau sama lah juga macam kita buat 9X. 9X tu maksud dia 9 darab dengan X. Tapi kita dekatkan dia jadi 9X. Okey? Yang tu kena ingat. Okey, soalan latih diri 5.2b ni senang sangat. Okey, nombor 1A. Jawapan dia apa? Jawapan dia Permudahkan saya. PQ kuasa 3. PQ kuasa 3. Salah. Tak boleh. Awak buat macam ni Apa? Awak buat macam ni 3 PQ. Awak buat macam ni lah? Ha? Tu nak sebut dia macam mana? PQ kuasa 3 lah. Dia kena ada kurungan. PQ kuasa 3. Saya nak tanya kat tadi macam macam tak ada Ha. kurang. Dia kena ada kurungan. Sebab apa? Kalau tak ada kurangan dia panggil apa? Nak macam mana? Tak, kalau saya tanya ni, kalau awak tengok ni, ini maksud dia apa? PQ kuasa 3. Kuasa 3. Betul lah PQ kuasa 3. Apa Tapi beza kena dia yang atas ni dengan yang bawah ni? ada kurungan. Ada kurungan. Memang tak? Kenapa? Kenapa saya buat kurungan? Sebab itu benda yang kena ada. Tak, awak tengok parti betul-betul. Apa sebab saya buat kurungan? Oh untuk elak untuk halang bukan macam kuasa 3 tu dia tak masuk dalam kurungan tau. Tak, kalau awak tengok yang ni, ini maksud dia apa ni? Kalau awak tengok yang hak salah ni kan? Yang atas tu PQ kuasa Ini 3 maksud yang dia bawah apa? PQ Ha. kurungan 3. 3. Memanglah kurungan. Tapi bila awak tengok yang atas ni, kuasa 3 tu hanya untuk Q. Ya. Oh, untuk Ha. Q je. Jadi awak tak kurungan tu, maksud dia kuasa 3 tu milik kedua-dua P dengan Q ni. Kalau awak buat macam ni, PQ kuasa 3 bermakna P tu kuasa 1, Q tu kuasa 3. Salah lah. Sebab P tu pun dia ada kuasa 3 juga. Kalau awak nak tulis, awak kena tulis P kuasa 3, Q kuasa 3. Baru betul. Okey? Jadi jawapannya ialah, saya buat ni betul ni. Saya takut awak tersilap faham. Jadi jawapan dia ialah P, Q kuasa 3. Okey? Ada nak tanya? Rasa tak ada. Mana? Okey, B pula. B berapa? B 6A tolak 1 darab 6A tolak 1. Jadi kurungan 6A tolak 1 kuasa Kuasa 2. Okey, ini macam biasalah. 6A tolak 1. Okey, untuk C sama juga. Dia sebab darab 3 kali, benda yang sama. Jadi 8X tambah tambah 3Y 3Y kuasa. kuasa 3. Itu jawapan dia. Okey, tak ada masalah, senang je.
Okey, yang nak tulis balik berikut dalam bentuk penerapan berulang ni, tulislah. Nak tulis banyak kali pun tulislah. Ya. Sama je yang ni. Awak nak kena ulang balik sebanyak, yang ni A sebanyak 2 kali, yang ni B sebanyak 3 kali, yang C sebanyak 4 kali. Okey, buat macam contoh di atas. Okey, ni. Yang saya nak tekankan ni. Mendarab, membahagi ungkapan algebra. Ini penting. Okey, tadi saya sudut operasi tambah kan. Ingat operasi tolak yang kat atas ni. Mana dia tu? Okey, yang ni kita tak boleh selesaikan sebab dia tidak serupa. Okey, operasi tambah dengan tolak tak boleh selesaikan sebab huruf dia tidak serupa. Tetapi untuk operasi bahagi dengan darab, kita boleh ringkaskan lagi. Contoh dia, kat bawah ni. Dia bagi ni. Nampak ni operasi darab? Okey, bila operasi darab, dikembangkan dulu, lepas tu digabung. 3 darab. A ni ada 1 je kan? A. B ni B kuasa 2. B kuasa 2 bermaksud B darab B. Okey, darab pula dengan 4. Lepas tu A kuasa 3. A kuasa 3 tu maksud dia A, A, A. Lepas tu darab dengan B. Jadi kita dapat satu operasi panjang berjeda macam ni. Operasi darab. Jadi kita huruf kita susun lah. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Jadi kita susun 3 darab dengan 4X dapat 12. A ada berapa kat sini? Ada 1A, 2A, 3A, 4A. Jadi 4. A kuasa 4. B ada berapa? 1B, 2B, 3B. Jadi B kuasa 3. Jadi kita dapat ringkaskan lagi daripada yang panjang ni kepada yang lagi pendek, iaitu 12. A kuasa 4, B kuasa 3. Itu jawapannya. Boleh faham? Kalau yang buat yang 3 darab 4 darab A darab B tu yang lebih ringkas lah. Kita nak ringkaskan lagi sebab dia operasi darab. Kita boleh dekatkan dia. Kita tak boleh selesaikan. Tapi kita kena ringkas, permudahkan dia lagi sehingga dia dapat satu ungkapan yang lebih pendek. Ungkapan ataupun sebutan. Tapi tak ada ungkapan lah sebab dia operasi darab. Dia akan jadi satu sebutan yang lebih pendek dan lebih ringkas. Okey? Okey, kita tengok hasil bahagi pula. Tadi hasil darab. Hasil bahagi, ni operasi bahagi. Tapi kita boleh buat dalam bentuk per. Okey? Operasi bahagi kita tulis dalam bentuk per. Kita letak ke atas 20M04. Yang di depan ni mesti di atas lah. Yang di depan ni wajib di atas. Tak boleh di bawah. Okey, 20M04, N kuasa 2 bahagi 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Jadi 20 dengan 5 kita boleh potong kan? 20 dengan 5 kita boleh potong. Kita dapat 20 bahagi 5 dapat 4. Okey? Lepas tu di atas ada M, di bawah ada M. Itu awak senaraikan. Bila awak senaraikan, awak boleh potong. Awak potong lah. Awak potong macam ni. M ada berapa? 2. Jadi bawah ada 2. Jadi potong 1M, 1M. 1M, 1M. Lepas tu habis dah M. Dekat bawah tak boleh potong. N pula. N ada 2N di atas. Awak potong 2N di bawah. Okay, tinggal lah yang tak potong ada berapa. Yang kita tak potong ada 1. Ada 2. Jadi M kuasa 2. Kat bawah ada 1N saja. Jadi per dengan N.
Jadi yang tadi kita per tadi tu 4. Yang kat atas ada M kuasa 2, 4 M kuasa 2. Kat bawah ada 1 N saja. Jadi per dengan N. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan paling ringkas sekali. Dia tak boleh selesaikan, tapi dia boleh ringkaskan sampai seringkas-ringkasnya lah. Okey? Ini gabungan populasi darat dan bahagi terus. Sama saja. Darat yang atas, yang ni darat dulu. Okey? Bila awak selesai darat, lepas tu awak bahagi. Macam soalan ni dia sekaligus. Atas dia buat darat, bawah dia bubuh yang bahagi tu. Jadi kerja senanglah hak tu serentak. Okey? Boleh tak? Jadi saya nak ini. Ini homework awak minggu depan saya nak tengok kat kelas. Ini homework untuk kelas bersemuka sebelum kita habis. Ni habis dah. Maksudnya habis dah tak? Bila kita habis buat ni, maksudnya kita akan masuk persamaan linear. Samaan linear saya akan buat serentak dengan ketaksamaan linear. Okey, persamaan linear dengan ketaksamaan linear sekaligus. Ini untuk kelas apa? Kelas bersemuka. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 senang, nombor 2 senang. Nombor 3. 2 soalannya. Boleh? Boleh tak? Boleh. Dah tak pukul 10 dah. Okey? Cikgu, Ya. cikgu kata 5.2B tu nak kena buat. 5.2B tak payah buat. Senang sangat ni. Mana sini? Tak payah ni, senang sangat. Tak payah Cikgu. buat. Ya. Yang 50.2C tu cikgu kan? Kan soalan A tu cikgu kan? Ya. 1A, 1A. Dia kena tunjuk essentially kan? Macam tunjuk dia punya jawapan. Dia contoh dia macam kat atas ni lah. Contoh 11, 12 dan 13. Nombor 1 contoh 11, nombor 2 contoh 12, nombor 3 contoh 13. Sama je. Okey? Rujuk contoh kat atas tu je. Okay. Jadi nanti hari, tak tahu jadual lagi. Jadi hari apa kita nak jumpa pun saya tak tahu. Tunggu je lah. Tunggu jadual baru. Lepas tu kita jumpa minggu depan. Jangan tak mai pula. Jangan tak mai pula. Okey? Kalau tak ada apa, okey. Assalamualaikum. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Sama. Salam.